Acara tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera. Anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi bertemu lagi. Kali ini adalah program yang terakhir untuk SME Show Off pada hari ini, pada petang ini. Jadi saya ulangi lagi untuk pengetahuan anda, SME Show Off ini adalah program yang dianjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Mitret Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDAC, SME Corporation Malaysia dan Serba Dinamik Sedang Berhad. Jadi bersama hari ini saya, Sazi Asman dari Serba Digital X. Jadi sebelum saya mulakan lagi, macam biasa, saya mohon kepada orang ataupun penonton yang sedang menonton live ini untuk di-sharekan video ini. Dan kalau nak komen, sila komen dan anda boleh kongsikan pendapat dan pandangan anda dengan harapan kita semua dapat menyebarkan dan memperoleh info dan maklumat berkaitan dengan industri PKS khususnya di Sarawak. Selain itu, kita juga dapat memupuk semangat keusahawanan bersama-sama kerana tanpa anda, siapalah mereka. Bertemakan mula berdikir azam melangit, kemungkinan anda adalah salah satu daripada penggiat aktif industri PKS tempatan dan pada masa hadapan insya-Allah dan menjadi pemangkin kepada pembentukan masa depan negara kita. Support lokal, support PKS. Jadi bersama saya pada hari ini ada tetamu istimewa iaitu Puan Nipet Anak Sueb daripada Sueb Enterprise. Selamat datang Puan. Terima kasih kerana sudi bersama saya. Hai, selamat datang, selamat petang. Selamat petang. Aduh, nampak ceria Puan hari ini ya. Okey? Terima kasih, terima kasih. Okey, jadi Puan boleh ceritakan sikitlah tentang diri Puan dan juga Sueb Enterprise. Apa yang Puan buat? Silakan. Okey, boleh. Selamat petang, saya ucapkan kepada penonton di luar sana. Saya Nipet Anak Sueb, berasal dari Kampung Giam. Saya adalah pembuatan pakaian tradisional Dayak Bidayuh dan yang pakaian moden juga untuk wanita, laki dan kanak-kanak juga. Saya juga ada buat aksesori. Selain dari pakaian tradisional, saya juga buat aksesori yang dipakai untuk pakaian tradisional. So, aksesorinya ya seperti rantai manek yang jenis gelas punya lah, gelang, anting-anting dan sebagainya lah, seperti yang dipamerkan di belakang saya ni. Seperti yang kita nampak sekarang ni, belakang Puan tu ada ya. perempuan. Saya nak tanyalah, okey. Berapa lama dah Puan Nipet ni mencuburi bidang ni? Sejak bila bermula? Saya bermula tahun 2013. Tapi saya aktifkannya 2015 sampai sekarang ni 15, 16, 17, 18, 19, 20 sudah masuk 7 tahun lah. 7 tahun. Lama juga. Ya. Dan kemahiran menghasilkan baju tradisional ni, Puan belajar dari siapa? Saya tiada belajar mana-mana pihak. Saya cuma belajar sendirian dari nenek moyang saya lah. Maksudnya dia diturunkan secara generasi cara penghasilan pakaian tersebut dan sebagainya. Dan kita lihat sekarang ni, pada masa sekarang ni mungkin ada yang ingin tahu. Ada yang ingin tahu bagaimana nak dapatkan pakaian tradisional khususnya pada kaum Bidayuh untuk dapatkan pakaian tradisional. Jadi sebenarnya kan ada pengusaha yang kita, dan sekarang ni Puan Nipet Anak Sueb adalah salah seorang pengusaha pakaian tradisional untuk kaum Bidayuh. Jadi saya. Jadi kepada anda semua boleh rujuk kepada Puan Nipet dan untuk mendapatkan pakaian tersebut. Jadi Puan Nipet, apa jenis pakaian yang telah Puan hasilkan? Boleh kongsikan bersama. Okey. Jenis pakaiannya ialah baju, sarung, kami Bidayuh panggil jemu. Jemu Bidayuh panggil jemu, ialah skirt. Kalau yang moden ni saya panggil skirt sajalah sebab saya dipermodenkan dia. Sebab kalau kita buat yang jenis lama tu, budak zaman sekarang dia tak tahu macam mana nak pakai. Dia tak tahu. Okay. Jadi saya
modernkan lah Modern sikit. kan, ya. Ah, Supaya saya dapat tarik minat orang muda lain. iyalah, and then orang sekarang pakai pun senang jugalah untuk mereka yang nak pakai dia. Itu untuk pakaian wanita, kalau untuk pakaian lelaki itu ada Wanita. beza. Yang modern Kalau yang dulu. kalau lelaki saya masih kekalkan yang style lama lah. Ada lagi jenis pakaian yang Puan boleh kongsi kat sini yang Puan hasilkan? Kongsikan bersama. Ada yang lunduknya, tapi saya tidak buat stok untuk lunduk. Kalau misalnya lah kalau dia orang request, saya buatlah untuk request dia, customer request tu. Dan Yang saya nak lunduk, tanya yang yang request tu biasanya waktu bila? Biasa banyak orang request. waktu dalam bulan 4 contohnya. Bulan Customer 4. ada bulan 4 bermula. Tapi kadang saya selalu minta start untuk bulan 2. Tapi bulan 2, bulan 3 saya tunggu pun. Memang dia orang dalam bulan 4. Maksudnya dia orang ni suka lah minit. Iyalah, suka memang Ya. dalam Kalau kau nak bulan order lah awal-awal. iya Tak dah. cukup tangan nanti. Emang tak Kita cukup faham tangan sebab- sebab semua. Sebab kadang-kadang dia orang suka order lah ni untuk menyambut perayaan, kita punya perayaan gawai kan. So dia orang ya. order baju tu khususnya. Jadi saya nak tanya, selain digunakan untuk perayaan gawai, biasanya pakaian digunakan untuk apa? Okey, pakaian ni zaman sekarang kan dia orang selalu order untuk pengantin baru. Untuk pengantin barunya. Dia orang selalu request untuk hari perkahwinan dia orang. Dah banyak jugalah dia orang yang request. I see. Apa juga bangsa Chinese, bahasa Melayu, India pun ada. India pun ada. Jenis dia ialah kulit kayu. Ada Ada dan juga. KL. Satu dia request, dia pakai untuk dia hari perkahwinan dia orang. Tapi dia dia request 2 bulan sebelum. Yang itu okey. 2 bulan sebelum. Kita Kemudian boleh saya prepare nak untuk tanya cari bahan dia. dalam penyediaan bahan-bahan untuk sebut pasal bahan tadi, penyediaan bahan-bahan untuk menghasilkan baju ni senang ke nak cari bahan dia? Kalau cakap senang tidak juga, kalau cakap Tidak susah juga, kan? tu Tak kadang juga. ada juga kita jumpa dekat tapi material dia yang senang ialah kain. Kain dia senang. Yang susah ni ialah aksesori dia. Aksesori. Contohnya Puan apa dia aksesori? Ada susah sikit. Contohnya? Aksesori apa yang Contoh susah? dia kalau les baju ni kan, les baju. Kalau hari ini kita beli les dia yang macam ni. Esok lusa tak cukup hari ini, esok kita beli lagi lain sudah stok ya. Itu yang susah. Itu yang paling susah lah. Dia punya les. Iyalah kadang stok tak cukup. Tidak Kalau ada macam dia lain macam manik kita dan tunggu. sebagainya. Manik dan sebagainya macam mana tu? Manik saya ada satu kedai dekat Kuching ni, senang saya dapatlah dekat sini ya, selalu saya beli dari sana. So kadang-kadang susah jugalah, kadang pun stok dia yang saya mau dari customer order. Kalau saya nak cari tu kadang tidak juga. Contohnya macam baru macam dapat buat untuk customer. apa yang saya faham pada Puan cakap tadi, Puan berdasarkan permintaan Puan keluarkan. Kan? Macam saya lah, saya nak cari baju tu, nak tengok sini kat kedai, ada tak tempat yang saya boleh rujuk dan pergi? Kalau ada boleh kongsikan dekat luar sana kah? Kat luar. Dekat biasa ada dekat luar waterfront. Waterfront Kuching sana ada. Biasanya buka booth, saya punya tak ada sana. Buka booth atau ada kedai dekat situ? Saya kalau buka booth cuma kalau ada exhibition dia orang panggil saya ikut macam itulah. Alright.
Dan biasanya pasaran baju ni biasanya dipasarkan kat mana? Dekat negeri, ada pernah dipasarkan, dijual ke Semenanjung ke atau luar negara ke? Kalau ada boleh kongsikan. Oh, oke. Pasaran dia Kak. Kalau itu pasaran. yang saya katakan tadi, base dari customer yang order. Dia yang customer yang order ni ialah sudah seluruh Malaysia sudah ada. Sebab saya buat online juga. So pun luar negara pun ada juga. Misalnya dari Australia dan France, dia orang sudah. Yang France tuh dia datang sini macam kebetulan pula ya. Datang sini dia belilah dan saya. Ya. Sebab saya selalu ikut. Sebelum ni saya ikut Rainforest punya booth. Itulah dari situlah orang luar negara ada macam daya ada minat untuk nak belilah. Saya tengok macam industri pengusahaan dari yang saya cakap luar negara. Dan saya lihat pengusahaan baju tradisional ini. Ya. Hello, boleh dengar suara saya? Takut tak dengar. Hello? Ya, halo. Boleh dengar. Okey. Melihat kepada perusahaan baju tradisional. Terputus. Boleh dengar? Saya lihat ada tak boleh. Banyak pengalaman puan mengusahakan baju tradisional, ada tak golongan muda yang macam berminat untuk join atau belajar daripada puan? Kalau ada boleh kongsikan. Okey, setakat ni ada dalam 5 orang. Tapi yang saya kata tadi yang sama kampung lah, dia pun sudah ikut macam apa yang saya ajarkan dia dulu tahun 2017. Saya ada buka satu kelas untuk dia orang untuk di kampung juga lah, sama kampung. Puan buat kelas tu dekat kampung lah. Dekat bengkel di kampung sebab Sarawak Craft Council yang sponsor lah, yang sponsor suruh saya buka kelas. Ya. Jadi saya buka kalau kelas. Sekiranya ada orang luar nak belajar daripada puan sanggup ke buka kelas untuk masa depan? Kalau ada sanggup. Sebab saya pernah juga buka kelas dekat KL Publica tahun 2018. Publica. Okey. Ya. Tapi kelas aksesori lah macam tu. Dan saya nak tanyalah bagaimana sambutan orang ramai ataupun customer terhadap penghasilan produk Sweet Enterprise? Bagaimana feedback? Buat masa sekarang feedback dari customer adalah berpuas hati. Tiada macam feedback yang sangat memuaskan jugalah. Dan kalau dia orang contohnya mungkin daya order belum ada yang komplain sebab saya bagi warranty dengan mereka. Kalau misalnya tidak baju tu yang mereka beli itu kan ada yang tak ngam, yang ketat kah, kalau boleh return, saya boleh macam tukar size dia lah tentu. Tapi masa sekarang tiada lah. Sebab saya kalau mereka request baju, saya harus tanya dia pakai L kah, M kah ataupun XL. Kalau dia cakap dia pakai M, saya buat M. Dan siap nanti saya post. Lepas tu saya update lagi dengan customer pasal macam mana ngam kah tak ngam kah. Jadi boleh dapat, maksudnya after sale service tu masih ada lah dibuat. Kita panggil after sale service. Memang update. Kat mana Facebook yang boleh kita lawan nak tengok produk Sweet Enterprise? Facebook dia? Facebook page, nama Facebook? Facebook saya ialah
Traditional Dayak Bidayuh Attire Collection. Traditional Sarawak Bidayuh Attire Collection. Jadi kepada anda semua Ada yang tak? berada di luar sana, boleh type dekat Dayak. Facebook Traditional Attire. Boleh pergi Google ya, boleh. Boleh Google dan boleh jumpa dekat Facebook kan. Selain Facebook ada dekat boleh platform lain untuk jual selain guna Facebook. Platform lain di Facebook dengan page saya sendiri sajalah ya, dia macam ni. Nampak tak? Boleh nampak. Macam ni lah contoh. Okay. Jadi kalau nak order kena melalui macam Facebook. ni lah. Kalau nak order melalui Facebook lah ya. Melalui Facebook dan page saya. Dan soalan yang ini saya nak tanyalah. Soalan ni dia soalan penting. Apakah kepentingan perusahaan ini kepada Puan? Apa yang Puan nampak yang menyebabkan rasanya perusahaan ini boleh pergi jauh? Apa yang rasa penting di hati Puan? Boleh kongsikan? Okey. Okey, boleh. Saya berharap supaya pakaian tradisional Bidayuh ini tidak dilupakanlah. Selain dapat mengekalkannya untuk tetapan generasi yang akan datang. Saya juga berharap pakaian Bidayuh lebih dikenali oleh semua masyarakat, semua kaum di Malaysia setakat ini, termasuk orang luar negara juga lah. Itulah yang saya harapkan. Yalah. Dan juga pada saya rasa saya harap juga ramai yang dapat mengusahakan perusahaan baju tradisional macam Puan ni lah. Bukannya Puan seorang saja, ramai lagi yang terlibat. Sebab apa? Supaya orang tahu dan juga benda tu dia pergi ke peringkat antarabangsa, sebab ini adalah budaya yang sangat mahal harganya. Jadi ada kata-kata terakhir Puan sebelum kita menamatkan sesi kita ini, ada kata-kata daripada anak muda khususnya lah berkaitan dengan pakaian tradisional ni. Silakan Puan. Okey. Saya berharap orang muda di luar sana sekarang belajarlah, kalau tahu nak buat aksesori, bolehlah kita belajar, janganlah malu-malu, janganlah simpan, mesti kita berkongsikan dengan orang lain juga, supaya kita dapat menjanakan menjanakan pendapatan untuk kita sendiri juga kan, dan untuk orang lain juga. Harus kita kongsikan lah. Kalau kita jangan simpan. Yang penting dapat mengekalkan tradisi yang diturunkan turun-temurun tu. Ya. Saya ada harap, apa lagi yang supaya dia tidak tenggelam. Tidak tenggelam, betul. Supaya dia tidak tenggelam mengikut peredaran zaman. Jadi Puan ada apa lagi nak share kepada kita? Share saya, kalau nakkan pakaian tradisional, bolehlah kontak saya, bolehlah pergi page saya, pergi Facebook untuk order, sebab saya juga ada buat online. So setakat ni saya terima kasih kepada semua customer yang sering order. Buat masa sekarang sampai hari ini pun masih juga ada juga order. Masih ada. Sebab masih ada family, satu family macam tu. So terima kasih ke hari gawai tu memang ramai order kan. Memang dah satu keluarga. Pesanan tolong order awal. Saya lah. Last minute siap. Tolong order awal sikit. Awal sikit lah, bulan 2 ke bulan 1 dah. Awal sikit order. Sebab boleh order bulan 2 pun boleh. Jadi kepada anda yang berada di luar bulan sana, 2. nak order, nak merujuk, nak tanya apa-apa maklumat, boleh pergi ke Facebook page Sweet Enterprise. Boleh pergi dan boleh Google lah. Memang saya Google bagi tadi memang jumpa. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih Puan
Puan Nipek Ana Sueb kerana Sama-sama. bersama kami dalam segmen show off pada hari ini. Ini adalah sesi terakhir Puan. Terima kasih. Terima kasih banyak Puan. So Oke, terima kasih juga kepada penganjur. Saya sama-sama. Terima kasih. Bye. Jadi bye. Jadi kepada semua anda ingat support lokal, support PKS. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.